07190CA. So hari ni saya nak membentangkan tentang syarikat Forensic Lab, iaitu aktiviti yang kerap dijalankan dan hazard dia. So aktiviti yang kerap dijalankan ialah menjalankan uji kaji dengan menggunakan bahan kimia. Dan seperti yang kita tahu, kimia ni sangat berbahaya. So hazard dia ialah bahan kimia yang membahaya untuk sesiapa sahaja. Bahan kimia ni boleh mengakibatkan atau memberi kesan kepada pekerja. Sebagai contoh, pekerja akan menghadapi penyakit asma ataupun hilang kesedaran dan sebagainya. Pekerja akan dapat penyakit-penyakit yang sebegitu. Boleh dikatakan pekerja tu kerap terdedah dengan kimia seperti kimia vinyl klorida dan lain-lain lagi kimia. So tahap risiko dia adalah sederhana, tapi walaupun sederhana, ianya tetap membahaya kepada kita dan juga pekerja-pekerja yang lain. Cara untuk mengurangkan atau mengatasi risiko tersebut ialah pakai PPE. PPE tu macam sarung tangan dan juga pelitup muka. Selain tu, cara nak mengatasi dia juga membuat jadual kerja dengan teratur dan juga selamat. Kita selalu tahu pekerja selalunya main rendah macam tu je. Diorang tak ikut jadual kerja dan juga SOP masing-masing. SOP maksudnya SOP yang ditetapkan. Selain tu juga cara nak mengatasi dia adalah dengan memberi pencerahan maklumat MSDS. MSDS tu adalah Material Safety Data Sheet ataupun CSDS, iaitu maksud dia Chemical Safety Data Sheet. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Afina binti Ahmad Sani. Saya di M071956. Jadi ini adalah antara hazard yang berkemungkinan atau berisiko tinggi akan berlaku di dalam makmal. Saya mulakan dengan aktiviti kerja yang pertama, iaitu pengendalian elektrik dan elektrik statik dalam uji kaji. Dalam makmal, kami menjalankan uji kaji yang menggunakan elektrik dan elektrik statik yang menggunakan sama ada voltan tinggi atau rendah. Hazard yang mungkin akan berlaku adalah kegagalan alatan berfungsi seperti bekalan elektrik terputus atau percikan cecair pada elektrik dan elektrik statik. Dengan ini, ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik kepada pekerja dan boleh menjadi punca kebakaran di dalam makmal. Kadar kemungkinan berlakunya kejadian tersebut ialah 4, di mana sebagai contoh, ia mungkin berlaku dan bukannya luar biasa. Seterusnya adalah keterukan hazard, iaitu dengan kadar 3, di mana ia akan mengakibatkan keterukan yang serius. Sebagai contoh, kecederaan yang tidak fatal dan hilang upaya kekal. Tahap risiko yang didapati adalah dengan kadar 12. Ini di mana ia merupakan risiko yang sederhana yang akan dialami. Walau bagaimanapun, ia tetap memberi kesan terhadap pekerja. Sehubungan dengan itu, antara langkah kawalan yang disarankan adalah penyeliaan latihan semula pekerjaan, penukaran semula alatan yang lebih praktikal, dan jadual penyelenggaraan berkala dilakukan oleh juruelektrik yang mahir. Seterusnya, kita pergi kepada aktiviti kerja yang kedua, iaitu pekerja berjalan di sekitar pengendalian uji kaji. Antara hazard yang akan mungkin berlaku adalah cecair kimia yang tumpah di laluan berjalan kaki. Dengan itu, ini boleh mengakibatkan pekerja tergelincir dan boleh mengakibatkan luka, lebam atau terseliuh dan kecederaan di mana-mana anggota badan. Kadar kemungkinan berlakunya kejadian tersebut ialah 3, iaitu dapat dijangka. Sebagai contoh, mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Kemudian, kadar keterukan hazard ialah 1, di mana ia akan mengakibatkan sedikit sahaja keterukan seperti sedikit lelasan, lebam, luka dan kecederaan jenis rawatan kecemasan. Tahap risiko yang didapati adalah dengan kadar 3, di mana ia merupakan risiko yang rendah dialami oleh pekerja. Antara langkah kawalan yang disarankan oleh saya adalah penyediaan tempat kerja, menyediakan tempat penyimpanan bahan kimia yang sesuai, dan terakhir pendedahan keseluruhan tentang langkah kemasan kerja melalui program latihan. Jadi itu sahaja perbincangan hazard daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Nur Syahriana Ayuni binti Zainal Abidin di M0719-054. Di sini saya akan menerangkan mengenai dua hazard yang terdapat di dalam jadual borang HIRA seperti aktiviti kerja, kesan, kekerapan, keterukan, tahap risiko dan juga langkah kawalan yang disarankan. Aktiviti kerja yang pertama adalah mengenai penggunaan bahan kimia dan melakukan pembakaran termal dalam uji kaji. Namun, hazard yang terdapat di sini adalah percikan bahan kimia dan juga boleh mengakibatkan tumpah. Kesan daripada hazard tersebut ialah ia boleh mengakibatkan mudah terbakar, menghakis kulit dan juga mata. Oleh itu, kekerapan yang terdapat di sini ialah sebanyak 4, di mana ia boleh menyebabkan perkara ini berlaku tanpa dijangka. Malah keterukannya pula ialah sebanyak 3 yang merupakan sangat serius kerana ia boleh mengakibatkan meletup dan juga menghakis kulit. Dan tahap risikonya ialah sebanyak 12, iaitu ia merupakan sederhana dan ia juga memerlukan pendekatan yang terancang bagi mengawal hazard. Seterusnya adalah langkah kawalan yang disarankan seperti dengan menyediakan peti kecemasan serta alat pemadam api. Namun itu, pihak bertanggungjawab juga harus memperkenalkan cara bekerja yang lebih praktikal seperti yang disarankan dari MSDS serta menyediakan latihan semula kepada pekerja dan sentiasa memastikan penggunaan PPE yang betul dan juga sentiasa memakai pelindung kimia dan percikan seperti CP. Seterusnya, aktiviti kerja yang kedua adalah mengenai penggunaan tudung wasap dan juga almari keselamatan, di mana hazard yang terdapat di sini adalah ianya adalah berfungsi dan kesan daripada hazard tersebut adalah bahan mudah menguap, terbakar dan juga menyebabkan gas berbau. Oleh itu, kekerapan yang terdapat di sini ialah sebanyak 3, di mana ia menyebabkan perkara ini dapat dijangka bila akan terjadi. Malah keterukannya pula ialah sebanyak 3 yang merupakan perkara yang sangat serius kerana ia boleh mengakibatkan terbakar. Selain itu, tahap risikonya ialah sebanyak 9 yang merupakan sederhana, di mana ia memerlukan pendekatan yang terancang bagi mengawal hazard. Seterusnya, langkah kawalan yang disarankan ialah dengan menyediakan food hood dan safety cabinet yang baru. Malah, menyediakan jadual penyelenggaraan bagi mengelakkan kerosakan serta melakukan latihan pekerjaan. Seterusnya, menggunakan sistem pengekstrakan yang dilengkapi dengan penggosok untuk menunjukkan atau menyerap pencemaran alam sekitar serta untuk mencegah pembebasan ke atmosfera. Assalamualaikum, nama saya Nur Afika dan saya akan terangkan salah satu hazard yang terdapat di dalam makmal. Antara aktiviti kerja yang dijalankan di dalam makmal ialah uji kaji eksperimen yang melibatkan penggunaan peralatan yang diperbuat daripada kaca seperti tabung uji, bikar, kelalang koin dan sebagainya. Hazard yang boleh ditemui ialah peralatan tersebut jatuh dan akan pecah. Akibat daripada hazard tersebut ialah pekerja yang menjalankan aktiviti tersebut akan mengalami kecederaan pada anggota badan. Tahap kemungkinan bagi hazard ini ialah 3, iaitu dapat dijangka, di mana kemungkinan situasi ini akan terjadi pada masa akan datang. Tahap keterukan bagi hazard ini ialah 1, iaitu di mana pekerja yang menjalankan eksperimen ini hanya mengalami kecederaan ringan pada anggota badan dan boleh dirawat dengan menggunakan peti kecemasan. Tahap risiko bagi hazard ini ialah 3, iaitu rendah, di mana tahap risiko ini dianggap boleh diterima dan pengurangan seterusnya tidak diperlukan. Antara kawalan yang boleh dilaksanakan ialah pekerja perlu membuat latihan pekerjaan semula dalam cara penggunaan peralatan yang betul. Selain itu, penyeliaan dan pemeriksaan terhadap keadaan sesuatu peralatan itu juga patut dilaksanakan. Dan akhir sekali, penukaran alat yang lebih berkualiti dan tahan lama juga merupakan salah satu kawalan yang sangat efektif bagi hazard ini. Assalamualaikum, nama saya Iman Nur Aina. Saya akan terangkan salah satu hazard yang terdapat dalam makmal. Aktiviti kerja, penggunaan bahan mudah meletup atau terbakar dalam uji kaji. Hazardnya bahan mudah terbakar dan mudah meletup. Akibatnya awak boleh menempuh jarak jauh yang
dan boleh menyala jika terkena api atau percikan. Kekerapannya 3. Mungkin mudah berlaku dalam makmal. Keterukannya 3, mungkin boleh mencederakan atau melecur pada bahagian-bahagian kulit kita. Tahap risiko 9, sederhana. Mungkin boleh mencederakan tapi tak membawa maut if kebakaran tu tak terlalu besar lah. Kawalannya ialah penyeliaan, latihan tindakan kecemasan, memastikan terdapat kelengkapan pemadam api agar dapat mengelakkan kebakaran dan sentiasa memastikan pekerja memakai alat perlindungan diri yang sempurna. Contohnya PPE. Itu saja, thank you. Nama saya Adeline N. Baybayan. Hari ini saya akan menerangkan hazard yang berlaku di Forensic Laboratory Sendirian Berhad. Okey, aktiviti kerja yang berkemungkinan membolehkan hazard adalah menyimpan bahan kimia, di mana hazard yang akan berlaku adalah membolehkan bahan tersebut tumpah ataupun pecah. Hal ini dapat meninggalkan kesan parut pada badan, menyukarkan pernafasan, menghilangkan penglihatan, sakit perut berpanjangan, serta kerosakan hati dan ginjal. Okey, kekerapan yang mungkin berlaku adalah berkemungkinan berlaku pada masa hadapan. Okey, saya meletakkan nombor 3 adalah disebabkan penyimpanan bahan kimia ini tidak dilakukan berterusan. Dia akan dilakukan berkemungkinan pada sebulan ataupun setahun. Nah, setiap bahan kimia mempunyai tempoh yang berlainan dan berbeza. Keterukan hazard ini adalah ringan, iaitu menyebabkan hilang upaya tetapi bukan kecederaan kekal, iaitu sakit perut yang berlaku setiap perpanjangan serta kesan parut. Tahap risiko hazard ini adalah sederhana kerana melakukan pemindahan bahan kimia itu tidak dilakukan secara berterusan. Hal ini menyebabkan risiko yang diambil adalah sederhana. Langkah kawalan yang disarankan adalah menyediakan pancuran air kecemasan atau mendedahkan prosedur sebelum melakukan pemindahan bahan kimia. Okey. Menyediakan pancuran air kecemasan adalah untuk mengelakkan berlaku kebakaran pada kulit ataupun kecederaan. Okey, dengan mendedahkan prosedur sebelum melakukan pemindahan bahan kimia adalah untuk mengelakkan berlakunya pertumpahan atau memastikan pekerja untuk sentiasa berwaspada akan perbuatan sebelum melakukan pemindahan bahan kimia.